Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dekat tangan aku hari ni kita ada Xiaomi Mi 11 Ultra. Yes guys, sebuah peranti aku boleh katakan amat-amat hebat, di mana dia mempunyai Snapdragon 888, 12GB RAM dengan 256GB storage UFS 3.1, 5000 mAh bateri dengan pengecasan pantas 67W, both wired dan juga ni wired. Dan juga dia ada 10W reverse wireless charging. Kemudian dia ada kamera ham yang besar ni kalau korang nampak kan, di mana dia menempatkan sensor kamera yang terbesar setakat ini. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Lepas tu dia mempunyai paparan paparan bersaiz 6.81 inci AMOLED panel Quad HD Plus dengan kadar segar semula 120Hz dengan touch sampling rate 480Hz. Kemudian dia mempunyai dua stereo speaker tuning bar Harman Kardon. Dia mempunyai secondary display kat belakang ni. Alright, dan juga dia mempunyai IP68 water resistant. So kedengaran memang agak dahsyat kan guys. Dan dia dijual dengan tanda harga RM4,299 sahaja Malaysia set guys. So dalam video kali ni aku nak kongsikan apa benda yang menarik tentang Xiaomi Mi 11 Ultra ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So sedikit pemberitahuan ini pesanan daripada penaja daripada Xiaomi Malaysia. Untuk pengetahuan korang dah tak boleh nak beli tau Xiaomi Mi 11 Ultra ni dekat mana-mana dekat Malaysia ni. Sebab apa? Diorang dah sold out dan diorang dah takkan restock lagi due to the kekurangan supply dekat dalam pasaran lah. So memang korang tak boleh nak belilah walaupun lepas tengok video ni, kecuali kalau korang beli import set, which is not recommended by Xiaomi Malaysia lah. Jadi jom aku nak share pada korang satu persatu each of the section tentang Xiaomi Mi 11 Ultra ni. Jom. Ya, kalau korang boleh nampak, ini adalah design dia kali ni. Ini dia berwarna putih. Alright, overall design dia macam ni lah. Atas tu ada speaker, ada air blaster, dan ada mikrofon. Bawah ada type C, ada dua SIM card punya tray, ada mikrofon dan juga another speaker. Sini ada dia punya on off button dan juga dia punya volume rocker up and down. Sebelah sini tak ada apa-apa, dan kalau korang nampak, itulah design dia punya kamera hub dia. Tebal, besar, bulky, everything lah. Dan ramai yang komplain kata bahawa Xiaomi Mi 11 Ultra ni berat, sebuah device yang berat. Ya, memang aku akui dia sebuah device yang berat. Tetapi at least untuk penggunaan aku tak rasa macam tremendous berbeza dengan phone yang aku pernah gunakan. Sebab apa? Aku pernah gunakan iPhone 12 Pro Max, a heavy phone juga. Aku pernah gunakan ROG 5, a heavy phone juga. Mungkin ini slightly heavy daripada those phone, tapi at least bagi penggunaan aku boleh katakan still lagi manageable. Tak ada isu lah. Cuma hopefully jangan guna masa baring. Kalau jatuh atas muka, bengkak cok muka kau. Dan ramai yang macam ada love-hate relationship tentang dia punya kamera bump kat belakang ni. Ada yang kata cantik, ada yang kata tak cantik. Tapi bagi aku suka. Sebab apa tau? Aku suka something ataupun sesuatu device yang stand out daripada device lain. Jadi bila korang tengok macam ni, korang tak boleh nak kata bahawa device ni macam phone sekian lah, sama macam phone sebelum ni. Tak ada. Sebab totally ini adalah design baharu, design yang pelik, tetapi in a good way. Di mana dia mempunyai Quad HD Plus 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate. Dan dia punya design ni every corner adalah curvy, tak terlampau-lampau, atas pun curvy. Di mana apa aku boleh katakan this is a good display. Ya, coming from Samsung lah, ini display dari Samsung. Di mana dengan kecerahan sampai 1700 nits tu, aku boleh katakan setakat guna bawah pancaran matahari memang tak ada masalah. Scrolling, gaming, menggunakan sehari-harian between the UI memang totally satisfying punya experience lah. Memang totally cantik, laju, sharp. Nothing wrong lah. Nothing wrong yang korang boleh cakap tentang paparan dia lah. Memang cantik, memang awesome. Again, dua stereo speaker tuning by Harman Kardon. Kalau korang cakap Mi 10 Pro dulu dengan Mi 11 kali ni pun dah sedap, apatah lagi ini. Ramai yang cakap bahawa dia punya speaker ni a bit louder daripada Mi 11 yang biasa. Tapi aku tak ada masa lah nak test kuat sikit, slow sikit tu. As long as bunyi dia kuat, sedap, stereo, aku dah cukup puas hati. Di mana apa aku boleh katakan speaker wise, for time being, memang totally I fell in love in this audio punya phone lah. Memang totally best guys. Cumanya again, dia tak ada dia punya bincang audio lah. Tetapi dalam kotak dia memberikan dongle. So a good move from Xiaomi. Dia tak membuang benda-benda yang penting guys. So far audio best. 5000 mAh cukup tak cukup untuk sebuah peranti sehebat ini? Apa aku boleh katakan? Dari segi penggunaan aku sehari-harian, aku boleh katakan aku memang guna max setting tau. Aku guna Quad HD punya setting display dia. Aku guna 120Hz. Maximum brightness aku selalu gunakan dalam 80% demi kecerahan tu.
Apa aku boleh katakan dari segi SOT aku boleh dapat lebih kurang 5 jam macam itulah. 5 jam ke 5 jam 15 minit macam tu. Taklah lama sangat, tetapi considering setting yang aku gunakan, aku boleh tolerate lah. Aku boleh accept lah dia punya SOT dia. Dari segi MIUI 12, alright. Nothing much. Bagi siapa yang guna Xiaomi, ya macam inilah rupa MIUI 12 kan. Cumanya untuk kali ini, buat pertama kalinya aku menghadapi beberapa glitch yang boleh dikatakan aku setuju dengan apa yang Fazli Halim komen dekat video Mi 11 Ultra dia. Di mana antara glitch yang aku jumpa adalah bila kita punya notification punya glitch lah. Bila kita dapat satu ataupun dua WhatsApp punya message dan kita tak baca, unread message, and then contoh dah setengah jam, suddenly masuk message baru. Benda yang appear dekat dia punya badge dekat atas notification itu adalah nama sender yang setengah jam lepas. So, ia adalah a bit annoying, especially bagi aku, di mana kadang-kadang kita bukan tak nak balas mesej orang, tapi kita tengah buat video contohnya, kita just nak tengok, siapa message kan. Kalau anda kata penting, contohnya parent kita, dan kita akan respond immediately. Tetapi kalau sekadar group-group tu, kita boleh abaikan dahulu. Tetapi, that's the problem. Dia akan paparkan benda yang dah lepas. Bila korang buka, benda dah lepas tu dah kat bawah sebenarnya. That's the problem glitch aku jumpa untuk dia punya notification dekat MIUI 12 ni. Seterusnya dari segi dia punya notification punya sizing tau. Jadi bila korang buka contohnya kan, korang akan nampak, contohnya sepatutnya size banner tu macam tu kan. Tapi akan ada satu dua aplikasi, contohnya macam Facebook, dia macam cut tau, potong. Korang terpaksa expand, tarik sikit baru dia tunjuk penuh. Jadi bagi aku benda tu tak mengganggu sangat, tapi tak cantik lah. Aku tak suka benda-benda macam tu. Dan last but not least, dia punya dark mode punya glitch. Dark mode punya glitch tu sama macam Fazli Halim cakap, di mana ada setengah apps, kalau korang nampak kan, dia punya love, like punya button tu gelap, hitam. Dia tak kontras dengan background. Yes, memang dark mode, tapi kalau tulisan ke ataupun icon-icon pun dark, kau tak nampak tau. So, itu mungkin adalah sedikit sebanyak glitch yang aku jumpa, at least dalam penggunaan sehingga aku untuk Mi 11 Ultra ni, yang mungkin boleh di-fix dalam next software update lah. Dari segi performance, nothing much to be talk about. Snapdragon 888, kau guna day to day gaming semua memang mantul, memang mantap. Game setting semua boleh dapat as expected lah, semua high lah kan. Dari segi kepanasan, ramai yang concern, Mi 11 itu hari panas kau-kau kan. At least masa awal-awal keluar lah, software belum update lagi. Apa aku boleh katakan, dari segi penggunaan aku sehari-harian, yes, ini adalah sebuah device yang warm. Meaning that, kalau tak pakai casing, kau guna biasa, kau akan rasa phone ni suam-suam, kenapa ya, macam tu tau. Tapi bila pakai casing, tak rasa langsung. Dan bila kau main game sikit, ataupun macam aku buat AnTuTu benchmarking, dia tend to get panas, tapi bukan ekstrim macam Mi 11 masa awal-awal dululah. Aku tak pernah komen tau dekat Xiaomi punya video pasal isu signal atau network ni. Sebab apa? Aku jarang gunakan heavily phone-phone review tersebut sebagai main daily driver tau. Aku guna sebagai daily driver, tapi mungkin second daily driver. Dan untuk Mi 11 Ultra ni, yes, apparently aku guna dia sebagai main daily driver. Sebab apa? Ini adalah sebuah device yang awesome. Apa aku boleh katakan? Aku tak nak kata bahawa betul Xiaomi tarik lens tak kuat. Tetapi aku boleh share pada korang apa yang berlaku kepada aku yang mungkin korang boleh relate dengan situasi korang lah. Pada minggu lepas, aku ni memang setiap minggu ada turun naik, ada travel lah. Sebab apa? Aku punya pekerjaan hakiki aku memang boleh travel. Jadi korang jangan questioning. Aku memang ada, company aku ada surat MITI. Aku punya pekerjaan tu memang memerlukan aku pergi travel, buat inspection property contohnya macam itulah kan. So, usually along the way, bila aku travel tu, aku akan selalunya on call. Aku pakai TWS ataupun aku pakai CarPlay ke, pakai Android Auto ke, aku akan on call dengan somebody lah. Siapa je lah aku nak borak sepanjang perjalanan sebab bosan. Apparently, masa guna Mi 11 Ultra ni, banyak kali putus panggilan sepanjang perjalanan tu. Contoh Melaka ke KL tu, boleh dikatakan sangat-sangat kerap. Berbeza dengan device-device lain yang aku guna sebelum ini, kan, tak kisah iPhone ke, Android ke, dia akan putus, tapi pada tempat-tempat yang kritikal yang memang expected, contohnya pedas linggi. Pada linggi tu akan ada satu tempat yang memang line tak kuat akan putus. Tetapi untuk Mi 11 Ultra ni, at least unit aku ni, banyak tempat, even dekat KL pun bila lalu bawah flyover sikit, pak putus. Kalau tak percaya kau tanya Muaz Malik. Muaz Malik menjadi mangsa aku. Bila aku call, dia siap marah. Apa benda? Kenapa phone kau macam ni kan? I don't know, unit aku ke, software problem ke, tapi that's the issue yang hadir pada unit aku ni. Seterusnya, dekat rumah aku pakai Unify kan, dan aku dah tukar satu router baru kan, gaming router kalau korang tengok video aku kan. Tendensi untuk device aku ni hilang signal, meaning that aku terpaksa buka setting, connect balik, adalah kerap. Tak pernah berlaku tau. Selama ni aku pakai phone entry level ke, kalau kat rumah tu, line tu memang 24 hours on lah, bersambung. Tapi this one, dia macam tendensi boleh hilang. Dia tu untuk reconnect balik, kau kena masuk dan tekan. Jadi, I don't know. Mungkin korang boleh share dekat komen, adakah itu tanda-tanda
line tak kuat ke, ataupun korang ada tips and trick macam mana aku nak improve that situation. Tapi itu perkongsian aku lah. Aku again tak kata dia tak tarik line, tapi aku boleh kongsikan that's what happened to me in terms of networking dia lah. So saya tu benda-benda yang aku boleh kata benda-benda overall tu. Now aku nak fokus more benda-benda yang outstanding pasal Mi 11 Ultra ni. Yang pertama adalah benda belakang ni. Kalau korang nampak second display. Jadi second display ni dia ada pelbagai benda yang kau boleh buat lah. Antaranya yang benda pertama kau nampak aku boleh letak nama ni. Itu dia ada jam kat situ. So dekat dalam ni korang ada pelbagai benda yang kau boleh setting lah. Alright, kat dalam ni korang boleh setting clock, korang boleh setting image, nak letak gambar abai cerah. Nampak? Abai cerah macam tu. Alright, contohlah katakan aku letak abai cerah. Dan dia punya fungsi-fungsi lain adalah antaranya korang boleh jadikan dia sebagai kamera viewfinder, second punya kamera untuk ambil gambar selfie menggunakan kamera belakang. Contohnya macam sekarang ni, kita pakai kamera belakang, kita tekan dekat sini. So korang akan dapat display macam itulah. Alright, dan juga korang boleh gunakan dia untuk menjawab panggilan. Contohnya korang tengah phone kat bawah macam ni, ada orang call, korang boleh swipe untuk angkat panggilan lah, untuk buat loudspeaker ke apa. So, untuk pengetahuan korang, second display ni dia mengambil display daripada Xiaomi Mi Band 5. So, soalan jujurnya kalau kau tanya aku, features ni gimmick ke menarik? Bagi aku senang je. Aku tak ada offense tentang features ni. Dia ada pun aku tak rasa excited sangat. Sebab apa? Dia terlampau kecil. Just nak buat-buat letak gambar macam ni okey lah. Alright, contoh dapat macam ni okey lah, tak time okey lah. Tetapi in the most of the time, benda-benda yang utama kegunaan dia, contoh kau nak jadikan viewfinder untuk selfie pakai kamera belakang, dia punya screen tu terlampau kecil sampaikan aku rasa korang pun tak yakin kot gambar tu on point ke. Korang just boleh nampak bahawa korang dalam frame, tapi korang tak boleh nampak bahawa kau faham lah kan. Baru gambar tu yakin tak yakin tu, akhirnya kau akan pakai selfie. Sebab apa? Lebih besar viewfinder kat depan ni lah kan. Next, kita bercerita pasal kamera. Okay, so first macam aku cakap tadi, again, sebuah kamera ham yang tebal, besar, aneh, pelik dan macam-macam lah korang boleh cakap. Di mana dia besar, tebal bersebab. Yang pertama adalah dia menempatkan sensor utama 50MP Samsung ISOCELL GN2 tak silap aku. Di mana dia mempunyai bukaan sensor yang terbesar lah, 1/1.2 inci macam tu. Aku tak pandai sangat benda-benda tu tau. Tapi based on pemahaman aku, dia akan membawa lebih banyak cahaya dan improve a lot here and there lah. Selain daripada itu, dia mempunyai sensor ultra wide angle 48MP. Again, antara ultra wide yang paling wider sekali, 128 degree. Tentunya dia mempunyai periskop kamera 48MP juga. Boleh digital zoom sampai 120 kali, sama macam Mi 10 Ultra. Overall, apa aku boleh katakan, daylight punya shoot memang cantik. Dia mudah fokus, mudah bokeh. Tapi apa aku boleh kata, mudah bokeh sangat pun in the certain situation tak begitu bagus. Di mana bila dia punya tendency to blur the background terlampau cepat, sometimes the subject image tu sendiri terblur sikit kat ujung-ujung dia tau. Tapi tak selalu jadilah, occasionally lah. Dari segi night mode, apa aku boleh kata, night mode dia okey. Dia berjaya mencerahkan malam, and as expected daripada Android phone punya night mode. Sebab apa dia ada night mode kan. So depend. Ada orang yang suka nampak malam tu cerah sikit tapi near to real malam. Ada orang yang suka nampak malam tu macam siang, terpulang. Tapi overall korang boleh tengoklah sampel yang aku tunjuk daripada tadi sampai sekarang. Aku akan biarkan untuk video sampel semua supaya korang boleh decide sendiri. Kau boleh komen kat bawah apa pendapat korang tentang hasil gambar dan juga video untuk Xiaomi Mi 11 Ultra ni. Hello guys, so ini adalah rakaman video hadapan untuk Xiaomi Mi 11 Ultra, di mana dia boleh merekod sampai 1080p 60fps guys. So ini untuk arm length aku, ini adalah yang paling widest dia boleh dapatkan. So bagi aku tak begitu widest. So bagaimana dari segi punya overexpose okey ke, langit, color, bunga, adakah pop up ke atau tidak, korang boleh letak komen kat bawah. Audio semua korang boleh letak komen kat bawah. Okey, ini adalah rakaman video belakang di mana dia mampu merekod sampai 8K 24fps, tapi sekarang kita rekod pada 4K 60fps, di mana ini adalah mode yang biasa ramai orang akan gunakan. Alright, so dari segi stabilization, dari segi gambar, video, warna, adakah okey tak okey? Tengok langit, ini adalah dalam jam 10 pagi di Bandaraya Melaka. Belum panas lagi. Adakah audio okey tak okey? Sebab aku pakai mask sekarang, tapi dalam jarak yang tak begitu jauh dengan telefon dan suara yang agak kuat. Jadi jom kita lari sikit bulatan ni, kita tengok adakah stabilization dia okey ke tidak. Kita buat satu pusingan. Alright, satu pusingan. Okey. So Fazli, aku lari lebih banyak daripada biasa Fazli. Komen dekat bawah. So
kita nak go through apa yang ada dekat dalam dia punya camera system. Sebab apa? Ini adalah ultra version of Mi 11. Of course Xiaomi dia punya features adalah ultra jugalah. Jadi macam biasa, macam korang nampak, ini adalah photo mode dia, ni adalah selfie photo mode dia. So of course untuk video dia ada pelbagai mode. Kalau kita masuk dekat setting, kita tengok untuk selfie video korang ada 1080p 60fps maximum. Manakala untuk kamera belakang korang boleh ada recording macam aku cakap tadi adalah sampai 8K 24, 4K sampai 60fps lah. Dan of course korang juga mempunyai mode-mode seperti HDR recording, mana bila HDR recording ni dia akan cap kepada 4K 30fps saja. Lepas tu korang juga ada dia punya ini dipanggil sebagai steady mode rasanya. Ya, steady video, dan juga korang ada additional steady video pro. Alright. Lepas tu of course korang ada filter macam biasa. Korang ada beauty mode ataupun bokeh mode, bokeh video mode ataupun beauty mode. Lepas tu korang itu untuk dia punya video lah. Kemudian untuk yang lain-lain kita tengok portrait. Okay, standard. Korang boleh adjust bokeh kat sini. And then dekat more ni, alright, kalau korang nampak, actually macam typical Xiaomi Mi 11 punya mode yang ada lah. Cumanya ada few things yang bertambah sedikit bagi aku. Mungkin at least untuk update yang sekarang ni. Yang pertama, korang ada super mode untuk yang ini secara default. Lepas tu korang ada multicam. Di mana multicam ni kalau korang nampak, kalau sebelum ni dekat phone Xiaomi dipanggil sebagai dual video, di mana dia akan record video kamera belakang yang main kamera, selfie kamera. Tetapi macam sekarang, korang boleh pilih antara dua kamera yang korang nampak sekarang ni. Ada 6 lensa korang boleh pilih. Tapi still korang boleh pilih dua sahajalah. Kecuali kalau korang buat screen recording macam aku, korang boleh record ke 6 kamera macam ni lah. So dekat sini kalau korang nampak dekat atas dia ada combine dan juga separated. Apa yang bermaksud combine atau separated? Bila korang ambil combine, alright, contoh aku ambil front camera dengan satu kali. Okay, aku hit ni, dia akan jadi macam ni lah. Kiri dan kanan punya combination lah. Jadi kita boleh tukar-tukar kiri kanan macam ni. Jadi kalau kita tutup, kita ambil separated, okay, dia akan jadi macam ni. Dia tak jadi combine, dia akan jadi separated full view of each of the camera lah. Macam tadi dia akan crop kiri kanan. Jadi macam ni dia akan jadi macam ada black bar dekat atas dan bawah lah. Which is bagi aku still a super features untuk orang kaki vlogging. Bagi aku ini adalah satu feature yang menarik guys. So far untuk kamera function yang ada pada Mi 11 Ultra ni cukup mewah lah dengan pelbagai-bagai features yang ada guys. Apa aku boleh katakan, kalau secara rumusan pendapat aku dah guna peranti ni lebih kurang seminggu plus dekat-dekat 2 minggu as a daily driver, ni memang aku masuk SIM card ke sini. Aku boleh katakan this is a flagship device daripada Xiaomi kali ni yang dia buat khusus untuk membunuh flagship lain. Aku nampak especially Samsung S21 Ultra. Di mana apa aku boleh katakan, for the price 4299, RM1,000 lebih kurang daripada S21 Ultra. Dengan penawaran yang ada, of course it is not a perfect phone. Macam aku cakap tadi, kamera dia ada isu tu, MIUI dia punya software, network, semua everything ada sikit-sikit glitch. Tapi kalau dikonsiderasikan dengan pengurangan harga RM1,000 lebih tu, aku rasa it is still an acceptable punya kekurangan. Dan aku believe benda-benda tu boleh disettlekan dengan software update. Kalau mereka nak software update kan settle masalah tu lah. Tapi kalau anda kata sebab device terlalu banyak keluar, lepas keluar ni dia dah bye-bye this phone and then move on to the next phone, then tak boleh buat apalah. Tapi for time being, kalau kau tanya aku, 4299, no wonder dah dia sold out guys. Tapi overall, as a daily driver, aku boleh katakan this is a good phone lah. A good flagship, a quality good flagship phone daripada Xiaomi untuk tahun ni. So guys, sampai sini video kali ni. Kalau anda kata korang suka ulasan-ulasan personal opinion macam ni, yang mungkin sama macam korang, mungkin tak sama, mungkin boleh membantu korang membuat purchasing decision, even though ni dah tak boleh beli, ya, korang boleh support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.